السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sebagai seorang muslim yang beriman, keimanan yang ada pada kita membentuk sikap di dalam kehidupan kita. Iman yang berada di dalam hati bukan hanya sekadar keyakinan, kepercayaan. Bahkan keyakinan dan kepercayaan itu akan membentuk suatu pemikiran di dalam kehidupan ini. Dia akan membentuk suatu pandangan yang berasaskan keimanan. Bagaimana pandangan seorang yang beriman terhadap manusia? Siapa manusia ini? Dari mana datang manusia ini? Apa tanggungjawab manusia ini terhadap Tuhan? Yang itu semua dibentuk oleh keimanan. Orang yang tidak ada iman, maka dia akan fikir ikut akal dia semata-mata. Maka penting kita mengetahui bagaimana sikap seorang yang beriman berkaitan dengan manusia. Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah yang diberi akal fikiran. Manusia ini Allah ciptakan dengan adanya tugas. Tugasnya ialah sebagai khalifah di atas muka bumi. Maka manusia itu Allah berikan nikmat-nikmat dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk manusia ini mengguna nikmat tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini diberi nikmat harta benda, diberi nikmat kekuasaan, diberi nikmat ilmu, diberi nikmat macam-macam, maka manusia itu dia kena ingat, saya ni hamba Allah, maka saya kena guna nikmat itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membentuk pemikiran ini, cara berfikir ini? Keimanan dia kepada Allah tadi. Keimanan dia kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya membentuk cara fikir. Dan manusia ini pula mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan perintah Allah di atas muka bumi ini. Dan manusia tidak berhak untuk mempertikaikan undang-undang, ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tapi ada kita tengok orang pertikaikan hukum Allah, apa yang Allah, itu pasal dia tidak faham tentang apa pandangan agama, apa pandangan iman terhadap manusia. Dia ingat manusia ni boleh kritik hukum hakam Allah. Dia ingat manusia ni ada kebebasan. Itu pasal dia tak faham. Kita ni makhluk sebaik-baik makhluk Allah, dan kita mempunyai tanggungjawab untuk
tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Segala peraturan yang terkandung dalam agama Allah ini adalah peraturan yang Allah letakkan untuk mendatangkan kebaikan dan juga kesejahteraan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan bagi orang yang beriman, dia mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Kemudian kita pergi kepada bagaimana pandangan iman terhadap harta. Terhadap hidup ni pun sudah. Hidup kita ini ada qada dan qadar. Hidup kita ni ada qada dan qadar. Apa yang berlaku semuanya pasti telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita disuruh untuk berusaha mencari sesuatu yang kita kehendaki. Maka usaha kita ini diberi ganjaran sama ada pahala ataupun dosa. Baik, bagaimana sikap kita terhadap harta? Orang yang tak ada iman ikut suka dia lah. Ini harta saya, ikut saya lah. Tapi kalau orang beriman tak, dia tanya dulu, apa perintah Allah kepada saya terhadap harta ini? Kita jenis macam tu lah. Macam kita nak buat kan, nak buat kerja apa-apa, menteri lah. Tuan-tuan ni semua menteri. Tiba-tiba ada Perdana Menteri. Menteri ni boleh buat ikut suka dia ke? Tak boleh. Kena tanya dulu Perdana Menteri, kita nak buat apa yang patut, apa matlamat kita, apa yang kita nak capai. Macam tu lah. Macam tu kita ni dengan agama ini, kita kena tanya Allah, apa yang Allah minta kita daripada harta tersebut. Dalam kehidupan kita ni, apa yang Allah nak daripada kehidupan kita ni, Allah perintahkan apa. Macam tu. Baik, muka surat berapa tu? Buku tu 129, muka surat 129. Sikap terhadap harta berdasarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan iman tadi. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala percaya bahawa alam ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali, kita yakin alam ini kepunyaan Allah. Allah, alam ini dijadikan oleh Allah sebagai nikmat-nikmat bagi membolehkan manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah dan pemerintah di bumi untuk memakmurkan alam dan kebaikan di atasnya. Maknanya kita yakin alam ini kepunyaan Allah. Bila kita boleh sematkan dalam keyakinan kita alam ini kepunyaan Allah, maka kita tak boleh buat pandai-pandai kita. Tak boleh buat pandai-pandai kita, sebab ini kepunyaan Allah. Kemudian Allah bagi kita nikmat. Nikmat yang ada ni pun kepunyaan Allah. Allah bagi pinjam kepada kita. Untuk apa? Untuk kita gunakan nikmat tersebut sesuai dengan perintah Allah. Ini kepunyaan Allah, alam ini. Macam tu. Ini dipanggil tasawur Islam. Justru itu harta kekayaan, tadi kita kata alam ini kepunyaan Allah, nikmat-nikmat ni pun semua daripada Allah. Maka harta kekayaan pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu hanyalah merupakan amanah Allah kepada mereka yang mendapatkan harta itu. Jadi harta ni pun kepunyaan Allah. Yang kita ada ni, ini amanah. Bukan ikut pandai-pandai kita. Ikut suka saya lah. Saya nak main judi ke, saya nak main ni ke, ni harta saya. Tak boleh. Ini kebebasan kita. Saya sebagai manusia bebas, tak ada siapa boleh ganggu. Pasal dia tak kenal dia tu siapa. Ikut saya lah. Saya nak main loteri ke, tak nak ke. Pasal apa dia cakap macam tu? Pasal dia tak faham hakikat diri dia siapa. Harta ni, dia tak faham hakikat harta ni apa dia. Dia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Harta itu hendaklah digunakan untuk tujuan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menggunakannya untuk menegakkan suruhan Allah Subhanahu wa taala mengenai harta atau yang ada kaitan dengan harta. Jadi harta ini
kita perlu gunakan untuk tujuan ibadat. Pertama, melaksanakan perintah-perintah daripada harta tersebut. Antaranya ialah berzakat, naik haji, bersedekah, mengusahakan kebajikan dan juga sebagainya. Harta bukanlah milik manusia secara mutlak. Ini ingat, ini beza. Beza dengan fahaman-fahaman ciptaan manusia. Dalam Islam, harta adalah milik Allah dan diberi kepada manusia sebagai amanah. Ini kena faham baik-baik. Dia bukan harta yang ada pada diri kita, bukan hak mutlak kita. Kalau kita kata hak mutlak kita, ikut sukalah kita nak guna kat mana. Itulah fahaman-fahaman yang bukan Islam ini. Dia faham harta tu hak mutlak dia. Siapa kamu nak halang? Siapa kamu nak halang kami? Ikut suka kami lah. Sebab kami ada kebebasan. Dia kata gitu. Kami nak LGBT ke, kami nak XYZ ke, ikut kami lah. Pasal dia kata dia ada kebebasan mutlak. Itu salah itu. Dalam Islam tidak mengiktiraf kebebasan secara mutlak. Bahkan harta ini adalah amanah Allah, dan dia bukanlah, harta ini bukanlah milik manusia yang mutlak, yang boleh dilakukan mengikut kehendak hati manusia. Jalan untuk mendapatkan harta juga tidak boleh dilakukan mengikut suka selera kita. Tengok tuan-tuan, harta ni bukan milik mutlak kita, dan cara mendapat harta ni pun bukan ikut suka kita. Tak boleh. Ini semua dibentuk oleh iman tadi. Iman ni mengatakan kalau nak dapat harta, inilah cara dia, Allah, yang halal. Kalau kita cari harta dengan cara yang haram, maka dia mendatangkan azab dan juga dosa. Dosa. Oleh kerana harta itu, pasal tu cara dapatkan harta pun akan dipersoalkan, cara kita gunakan harta pun akan dipersoalkan. Oleh kerana harta itu suatu amanah, maka dalam harta benda yang dimiliki oleh seseorang itu terdapat hak orang lain atau hak pihak-pihak yang tertentu, dan ianya telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hendaklah melaksanakan peruntukan daripada kekayaan itu untuk diberikan kepada orang yang berhak, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia ni, harta ni adalah amanah dari Allah, maka Allah dah tetapkan harta kamu ni mesti kamu peruntukkan secara wajib kepada orang ni. Maka wajib kita laksanakan. Senang je benda dia. Bendanya senang je. Kita sebagai seorang suami, maka ada tanggungjawab yang Allah dah tetapkan. Kita ada harta, kita kena beri pada anak isteri kita. Ada harta, apabila cukup syarat kena bagi kepada fakir miskin dan sebagainya. Maka itu semua Allah dah tetapkan. Bila Allah dah tetapkan, manusia yang beriman ini, dia tidak akan pertikaikan, dia akan laksanakan, kerana ini perintah Allah. Satu, kalau orang Islam kan, orang Islam ni dia faham macam tu, kita tak akan dengar lagi orang Islam mempertikaikan hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah. Kita tak akan dengar. Kalau orang Islam ni dia faham apa itu Islam, apa itu iman, manusia ni siapa, apa tanggungjawab kita, dia tidak akan pertikaikan. Kalau ada mana-mana pihak nak mengharamkan judi, dia tak akan pertikaikan. Tapi hari ini kita tengok orang Islam, Pak Haji juga kadang-kadang datang semayang dia, tapi bila ada orang nak mengharamkan judi, dia pula yang pertikai. Kita kata, kenapa Pak Haji main judi ke? Tak ada, tak boleh lah kita nak haramkan judi, tak boleh. Dia orang Islam. Pasal dia tak faham. Dia faham Islam tu sekadar semayang, puasa, zakat, haji. Dia tak nampak Islam itu sebagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah
untuk kebaikan hidup kita di dunia dan juga akhirat. Patut tak ada pertikai lah, tak? Dalam harta yang dimiliki itu terdapat hak-hak untuk berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi menegakkan kebenaran dan kemurnian Islam, dan bagi menghancurkan kezaliman, kepalsuan, peraturan-peraturan dan sistem-sistem yang lain daripada Islam. Jadi dalam harta kita ni pun ada hak, ada tanggungjawab yang kita perlu laksanakan daripada harta ini, iaitu beri harta tadi hak dia terhadap berjihad di jalan Allah. Allah tetapkan kamu wajib membantu agama Allah. Daripada harta itu ada hak-hak untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad untuk apa? Ini senang je. Untuk menegakkan kebenaran dan kemurnian Islam. Maknanya nak menegakkan ajaran Islam supaya ajaran Islam itu dapat dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Sama ada di dalam perkara yang berkaitan dengan individu, sama ada perkara yang berkaitan dengan masyarakat, ataupun perkara yang berkaitan dengan negara dan sebagainya. Semuanya kena tunduk kepada Islam. Jadi kita perlu ada usaha untuk menegakkan Islam. Tapi hari ini tuan-tuan tengok apa? Orang momok-momokkan. Orang takut-takutkan. Yang tukang takut kadang-kadang orang Islam juga. Habislah kamu, kalau orang ni dia nak perintah cara Islam, habislah lepas ni tidak ada kebebasan. Habislah lepas ni yang ni tak boleh, yang tu tak boleh. Dia momok-momok, padahal nak laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Yalah. Kenapa jadi macam tu? Pasal dia nampak perpisahan, pemisahan agama-agama. Jangan campur adukkan dengan pentadbiran negara. Dia faham macam tu. Agama-agama jangan kaitkan dengan siasah politik. Jangan. Politik ikut kepala masing-masing. Ini cakap terang-terang, baru faham. Kalau tidak, tak faham, susah. Sebenarnya semua yang kita buat, ekonomi ke, kita nak bersukan ke, kita nak berumah tangga ke, kita nak berpolitik ke, mentadbir negara ke, hubungan Muslim dengan Muslim, hubungan Muslim dengan bukan Muslim, perang ke, damai ke, semuanya ada peraturan. Kerja kita apa? Kita laksanakan apa yang ada pada kita ni sesuai dengan perintah Allah. Kenapa kita nak ikut perintah Allah? Kerana iman tadi menyatakan tidak ada jalan untuk mencapai kebahagiaan melainkan kalau kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Yakin sangat kamu? Memanglah iman kami menyatakan setiap peraturan yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan bagi manusia. Selama mana kita meninggalkan perintah Allah, peraturan yang Allah tetapkan, pasti kita tidak akan mencapai keamanan, kebahagiaan dan sebagainya. Macam mana kamu pasti sangat? Itulah iman tadi. Iman tadi membentuk benda tu. Okey, habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Padahal harta tadi, semua yang ada pada kita, nikmat tadi Allah yang bagi. Tapi dalam ayat ni Allah kata Allah beli. Allah beli daripada orang beriman. Allah beli jiwa dan harta orang beriman ni. Makna kamu kena gunakan tenaga kamu, akal fikiran kamu, harta kamu untuk agama ini. Untuk agama ini. Pasal tu orang yang ada iman, yang yakin, apa pun peluang yang dia dapat dalam kehidupan ni, apa pun peluang yang dia dapat, dia akan cari jalan macam mana nak laksanakan perintah Allah. Ini bergantung pada keyakinan kita. Orang ni dia dapat menjadi pengurusi surau, dia akan fikir macam mana nak bagi
orang ni melaksanakan sembahyang. Dia akan fikir lah. Dia tak akan fikir dulu. Kalau jadi pengurusi surau, dia tak akan fikir, macam mana aku nak cari projek 20% ni. Dia tak ada. Yang dia fikir dulu apa? Macam mana nak laksanakan perintah yang Allah perintah tadi. Itu ada cari jalan. Bukan cari jalan menghalang perintah Allah, tak ada. Dia cari jalan supaya apa yang Allah perintah ni dapat kita laksanakan sikit dan sebagainya. Itu semua kerana iman. Dalam harta yang dimilikinya itu terdapat hak orang miskin. Tadi dalam harta tadi ada hak-hak untuk berjihad, satu, kan? Dalam harta tadi ada hak orang miskin, yang kedua. Terutama sekali keluarga yang hampir. Jadi harta kita bila ada ni, yang paling utama sekali kita bantu ialah keluarga kita yang hampir. Keluarga kita yang hampir. Pendek kata, harta itu adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan sebagai amanah dan perlu dibelanjakan dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, secara kesimpulannya, tak betul kalau ada orang dia berhujah ikut suka saya lah. Ini harta saya yang cari. Hujah tu tak boleh pakai. Sebagai seorang Muslim yang beriman, kita tak boleh berhujah dengan hujah itu. Kerana harta ini ialah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana anggota tubuh badan ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kita tak boleh senang-senang ambil pisau dok potong kerak-kerak jari kita. Tak boleh, berdosa. Kita ikut saya lah, saya nak buat apa? Tak boleh. Sebab kita tidak memiliki apa yang kita miliki ni secara mutlak. Bahkan semua yang ada pada kita adalah amanah. Maka kita kena laksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia yang memberi nikmat. Baik. Sikap manusia terhadap makhluk gaib. Makhluk gaib pula. Dengan mempercayai kekuasaan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala ke atas alam ini dan mempercayai wujudnya malaikat, maka manusia yang beriman tidaklah bersikap seperti sesetengah fahaman orang barat yang mempercayai bahawa sesuatu itu wujud secara hakiki hanya sekiranya ia dapat dikesan menerusi panca inderanya, tetapi sesuatu yang tidak dilihat, tidak dirasa atau sebagainya tidaklah wujud menurut mereka. Bukan menerusi mereka, menurut mereka. Tak? Apa nak cerita ni? Sikap kita terhadap makhluk gaib. Makhluk gaib ini ialah perkara-perkara yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera. Tapi iman yang ada mengajar kepada kita bahawa di samping alam yang kita lihat ini, alam yang dapat kita kecapi dengan panca indera, di sebaliknya ada perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib. Maka apa sahaja yang disebut oleh Allah, apa sahaja perkara yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan perkara gaib, maka kita yakin. Kita yakin. Kita tidak seperti mana sebahagian manusia yang mana dia hanya mempercayai sesuatu benda apabila sesuatu benda itu dapat dikecapi dengan panca indera. Kalau benda tu tak dapat dikecapi dengan panca indera, maka dia kata benda tu tak ada. Habis kalau kita yakin dengan benda yang gaib, yakin menurut apa yang Allah beritahu, menurut apa yang Nabi beritahu, dia kata kita ni orang ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Ini percaya je. Patut kena fikirlah. Dia pula cakap. Kita biasa dengar. Ini apa yang Tuhan cakap, semua dia percaya. Apa yang Nabi cakap, semua dia percaya. Fikirlah. Tuan-tuan pernah dengar orang Islam cakap macam tu? Kita kena berfikir.
Tak boleh semua Islam cakap kita percaya. Kenapa dia cakap macam tu? Kita tak salahkan dia. Kita nak tanya, kenapa dia cakap macam tu? Kenapa dia boleh cakap macam tu? Pasal dia fikir akal ni boleh berfikir segala-galanya. Sedangkan kita dah belajar sebelum ni, akal ini ada had yang telah ditetapkan oleh Allah. Akal semata-mata tidak boleh memikirkan segala-galanya. Sebab Allah yang menciptakan manusia, beri akal kepada manusia. Allah yang menciptakan tu sendiri mengatakan akal ni ada had. Tapi akal tadi, manusia tadi, hanya akan bahagia kalau dia mengikut pesuruh Allah, Rasul yang diutus oleh Allah. Kalau semata-mata akal, boleh bahagia, buat apa nak utus Rasul? Maknanya akal saja tidak mampu mendapat kebahagiaan. Tapi akal tadi perlu dikuatkan dengan ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Maknanya kena ikut agama, perintah Allah. Sikap orang Islam terhadap perkara gaib tidaklah demikian. Bukanlah makna bila nampak baru percaya, kalau tak nampak tak percaya. Tidak. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menjadikan makhluk-makhluk dengan pelbagai jenis, sama ada diketahui oleh manusia ataupun tidak. Jadi kita ada keyakinan kita Allah mencipta pelbagai jenis makhluk. Ada makhluk yang dapat kita lihat, ada makhluk yang tidak mampu kita lihat. Buat masa sekarang, benda tu gaib daripada pandangan kita. Sebahagian daripada kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib itu dapat kita ketahui menerusi sumber Al-Quran dan Sunnah yang kita yakin kebenarannya. Jadi kita tahu benda gaib ni melalui Quran dan juga Sunnah daripada kata-kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab iman kita meyakini apa yang Allah beritahu, apa yang Nabi beritahu pasti benar. Tadi iman tadilah dia membentuk cara berfikir. Jadi bila Allah kata benda gaib, walaupun kita tak pernah nampak, kita yakin benda tu benar. Nabi cakap benda gaib, walaupun kita tak pernah nampak, kita kata benda tu benar. Pasal apa kita membenarkan? Kerana iman tadi mengajar kita apa saja yang datang daripada Allah Rasul pasti benar. Ini kena pegang. Bila kita boleh pegang macam tu, kita tidak akan mempertikaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan mempertikai ataupun syak wasangka, betul ke kalau kita buat seperti mana yang Allah perintah ni, kita boleh berjaya ke? Kita boleh maju ke? Kita boleh ni ke? Dia tak ada datang benda-benda tu. Bila kita faham dan kita yakin. Sebahagian daripada kejadian Allah itu kita ketahui melalui sumber Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya makhluk gaib yang diceritakan oleh Al-Quran adalah jin dan malaikat. Demikian juga Al-Quran dan Sunnah menceritakan wujudnya syurga, neraka, sirat, mizan, hisab di akhirat dan lain-lain yang bersangkutan dengan keadaan hari kiamat. Semua itu kita yakin. Haji, pernah masuk dalam kubur tu? Benar tak? Agak-agak kalau masuk dalam kubur tu, dengar tak soalan malaikat? Dia pun buat-buat kajian, tak dengar pun dia kata. Kan? Tak dengar pun apa-apa. Itu kita punya hal lah, tak dengar. Tapi benda tu ada ke tak ada? Ada. Macam mana awak tahu? Sebab Rasul beritahu, Allah beritahu. Kenapa kena tanya Allah, kena tanya rujuk pada Allah, rujuk pada Rasul? Kenapa kita tak buat kajian? Macam mana jawab? Kita hidup dalam zaman alaf apa ni? Alaf baru. Kan? Maka semua kena ada bukti lah. Dia main macam tu pula. Kita kata apa? Ada benda yang kita boleh buktikan, ada benda kita kena tunduk kepada perintah pemilik alam ini. Sebab dia pemilik, dialah yang lebih tahu. Akal kita ada had-had yang boleh kita fikirkan. Jangan kita melampaui kemampuan sehingga kita nak fikirkan benda yang tak mampu kita fikir. Akhirnya orang tu akan jadi gila.
Pasal dia melampaui had berfikir tadi. Kita mempercayai adanya kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib itu kerana kejadian itu diceritakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu je lah pegangannya. Kerana benda gaib itu Allah yang beritahu. Oleh kerana kebenaran Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diragukan lagi dan tidak dapat dicabar. Ini ingat baik-baik. Apa yang Allah beritahu, apa yang Rasul beritahu, tidak boleh kita ragukan dan tidak boleh kita cabar. Maka dengan itu pastilah apa yang terkandung dalam Al-Quran dan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian Allah Subhanahu Wa Taala yang gaib itu adalah benar dan wujud secara hakiki. Kesan daripada mempercayai hari akhirat, maka manusia Muslim itu akan bersikap benar terhadap kehidupan di dunia walaupun dia tidak mengetahui mengenai kematiannya. Jadi salah satu daripada benda gaib ini ialah beriman dengan hari akhirat. Apabila seseorang itu beriman dengan hari akhirat dan dia yakin, keyakinan dia itu pula menjelma di dalam kehidupannya, maka dia akan menjadi seorang insan yang benar tingkah lakunya, yang benar perbuatannya. Dia akan menjadi seorang manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjadi seorang manusia yang Muslim yang sentiasa berfikir halal haram dosa pahala. Dia bukan sekadar fikir kesenangan dunia, tetapi dia lebih memikirkan bagaimana di akhirat nanti. Pasal dia yakin ada hari akhirat. Maka manusia itu akan menjadi manusia yang baik. Dia tidak akan memfitnah orang, dia tidak akan mengambil hak orang, dia tidak akan rasuah semata-mata nak ambil hak orang lain. Dia tidak akan rasuah hakim, dia tidak akan rasuah menyalahguna kuasa, tak ada lah. Dia tidak akan mengambil hak orang lain, tak. Pasal dia beriman dengan hari akhirat. Dia tahu semua perbuatannya akan dipersoalkan di akhirat. Maka manusia macam ni, dia akan pastikan diri dia selalu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada mempercayai hari akhirat, Muslim tersebut akan hidup dengan kehidupan dunia ini sesuai dengan perintah Allah. Tetapi dia sudah bersiap sedia menghadapi detik yang masih gaib daripada pandangan dan pengalamannya. Jadi manusia ni dia akan pastikan dia sediakan apa ni? Sediakan saham dia, dia sediakan bahan-bahan, barang-barang, amalan-amalan untuk dia bawa ke hari akhirat. Orang yang yakin tadi itu, dia akan pastikan diri dia siapkan amalan-amalan untuk dia bawa ke akhirat. Walaupun dia tak tahu bila masa nak mati, dia tak tahu. Tapi iman dia tadi itu yang kuat akan menggerakkan dia untuk menyediakan amalan-amalan untuk kebahagiaan dia di akhirat. Sebab ia yakin bahawa maut pasti akan datang dan manusia kemudiannya akan dibangkitkan semula dan disoal semua perbuatan-perbuatannya di dunia sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Jadi manusia yang beriman kepada hari akhirat ini, dia akan bersungguh-sungguh menjalani detik-detik masa di dalam kehidupan ini untuk memastikan dia mendapat kejayaan dunia dan juga akhirat. Semua yang dia buat, tak kira dalam apa aspek kehidupan, dia pastikan benda yang dia buat itu tidak bercanggah dengan perintah agama, tidak bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara-perkara yang dapat kita kongsikan hari ini, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca tajuk yang seterusnya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasaskan keimanan yang sejati. Yang kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasaskan iman di dalam hati para sahabat. Sehingga para sahabat ini, kalau Nabi cakap, Nabi beritahu Allah turunkan wahyu gini, terus dengar,
patuh. Sami'na wa ata'na. Dengar, patuh. Tak ada yang petikai-petikai. Tuan-tuan pernah dengar ke mana-mana sahabat petikai hukum yang Allah tetapkan? Tuan cuba angkat tangan. Ada? Tuan-tuan pernah dengar? Tak ada. Walaupun sahabat rasa tak boleh, tapi tetap tunduk kepada perintah Allah Rasul. Sebab apa tunduk? Kerana iman. Yang kita petikai-petikai ni pasal apa? Pasal kurangnya iman. Bukan pasal tak pandai, pasal kurangnya keyakinan tadi. Dia Islam lain, mukmin lain. Islam lah, tapi belum tentu dia beriman. Pasal tu kita tengok orang Islam petikai, orang Islam, pasal iman belum masuk ke dalam hati. Itu. Jadi perlu kita yakinkan diri kita, sematkan dalam hati kita, apa saja yang datang daripada Allah Rasul, pasti benda tu baik. Dan kita tidak ada hak untuk mempertikaikannya. Maka tanggungjawab kita ialah kita laksanakan perintah Allah ini di dalam kehidupan kita, agar kita mendapat kejayaan dan agar semua kerja buat kita menjadi pahala. Jadi kemudian kita tengok keimanan para sahabat. Kita tengok pula bagaimana iman para sahabat, dan seterusnya iman yang sebenar boleh mengatasi persoalan-persoalan hidup. Kita ada banyak masalah dalam kehidupan ni. Nak selesaikan dialah dengan iman. Bila kita yakin dengan apa yang ada daripada agama ini, kita laksanakan, insya-Allah dia akan selesaikan masalah. Lepas tu orang Islam bila ditanya bagaimana nak selesaikan masalah ini, jawab orang Islam apa? Kita kena berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Itu ialah macam mana cara nak laksana, macam mana, itu pemimpin kena fikirlah. Jangan pemimpin dah diberi amanah, dia fikir benda lain. Dia tak fikir macam mana selesaikan masalah dengan cara Islam. Dia fikir macam mana nak selesaikan masalah dengan cara akal fikiran dia. Agak-agak boleh selesai ke tidak? Dia tak nak ikut cara Islam, agak-agak boleh selesai ke tidak? Boleh selesai ke tuan-tuan masalah? Tak boleh. Apa pandai dia pun takkan boleh pun selesai. Sebab akal kita ada had, dan Allah memberitahu kepada kita jalan-jalan untuk mencapai kejayaan yang tak mampu kita fikir dengan akal. Maka kita ikutlah perintah Allah. Ada pun benda yang kita boleh fikir dengan akal, itu Allah tak tetapkan, Allah serah kepada manusia. Yang ini kamu boleh fikir, kamu fikirlah. Ini kamu boleh fikir. Jalan raya nak berapa lane, longkang berapa besar, asyik hujan, nak korek longkang ke tak nak korek longkang ke, itu kamu fikir sendiri. Tapi benda yang kita tak boleh fikir, itu Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan tak banyak, tapi yang Allah tetapkan itulah menjadi ujian keimanan kita. Apakah kita akan tunduk atau tidak tunduk? Yang menjadi ujian bagi keimanan seseorang. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menjadi panduan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat membezakan mana yang benar, mana yang salah, agar kita tahu mana yang kita patut ikut, mana yang patut kita tinggalkan, agar kita mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.